Orang perempuan pakai inai tapi tak ada laki lagi. Dia begini. Tahmirul asabi' yajidul nisa. Merahkan jari-jari ini harus bagi wanita. Tetapi jika dia menarik perhatian laki-laki, hendaklah ditutup ketika keluar daripada rumah. Sebab tu ulama fiqh kata, bila kita pakai inai merah, walaupun dia benar akan bagi perempuan, tapi dia menarik masuk dalam tabarut yang menarik perhatian laki-laki, hendaklah kita tutup ketika keluar daripada rumah. Sebab tu khilaf. Ada ulama mengatakan tak boleh. Kalau tidak bersuami tak boleh pakai. Ada yang mengatakan boleh pakai, tapi bila dia keluar rumah dia tak boleh tunjukkan. Kenapa? Kerana dia termasuk tabarruj yang dilarang. Jadi tunjuk untuk suami saja. Lagi soalan. Bila imam suruh qomat atau sampai masa qomat, maka orang yang azan qomat. Bukan orang lain lah, sebab Nabi kata man azana fa huwa yuqim. Siapa yang azan dia qomat. Maka bila qomat, hendaklah sunat kita berdiri pada dua tempat. Ini semua pandangan fuqaha. Pertama ketika kata qad qamatis solah, masa tu. Pendapat yang kedua, hujung qomat itu. La ilaha illallah. Faham? Jadi kalau kita sengaja tidak bangun pada ketika itu, luput fadilat. Tidaklah haram. Lepas tu ingatlah jadi sekurang-kurangnya habis dah qomat, pakat-pakat berdirilah. Ni dah wak nyando, wak lembu kenyang. Dah bawa dah. Hilang fadilat. Jadi kalau orang lain dapat 27, kita dapat 26. Hilang dah satu set. Mana? Antara 27 fadilat itu ialah bangun ketika qad qamatis solah atau pada penghujung iqamah. Lagi soalan. Ya. Kebanyakan ulama mengharamkan. Jadi kalau kita buka kedai haram, haramlah. Tak usah bukalah. Faham lagi? Buka kedai kitab. Faham lagi? Tapi kedai kitab tak laku. Kedai yang paling tak laku kedai kitab. Betul tak? Walaupun harga 4 rial, kedai yang laku kedai makan lah. Buka kedai makan. Tak usah bukalah sisia-sisia. Berasak telung macam jin tanah. Lagi soalan. Kita dengar kuliah online di rumah. Adakah duduk dalam majlis ilmu? Menurut pendapat yang sahihnya tidak. Tapi dia dapat ilmu yang sama apa yang kita dapat. Majlis ni maksudnya tempat duduk. Tempat orang duduk ramai. Jadi dia duduk beramai-ramai, maka dia duduk dalam majlis. Nampak lagi? Jadi dia tak duduk dalam majlis, dia duduk tengok rumah. Lo endek tengok kuliah. Ada kepuk sebelah, peyek belah. Puak. Tak ada masalah dah. Janji apa yang kita dapat, dia dapat. Kalau 5 hadis ngajar malam tu di masjid, orang yang tengok live Facebook, TikTok, dia dapat 5 hadis juga. Jadi sekurang-kurangnya daripada dia buat benda lain tak ada faedah, baik dia tengok live. Faham lagi? Tapi kalau maksud majlis ialah bukan duduk di luar sana dekat tiang-tiang api jauh-jauh kat kubur tu, masuk dalam majlis. Dan jika majlis itu penuh, orang yang duduk di luar dikira berada dalam majlis. Kerana kaedah majlis ni ditentukan orang itu berstatus sahabat ataupun tidak. Bila Nabi ada memberi ucapan, orang yang pernah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup datang pada majlis, maka dikira sahabat Nabi. Walaupun duduk ujung majlis di belakang sana. Faham lagi? Jadi majlis itu penting. Maknanya majlis ni daripada jalasa, majlisun, maf'ilun, majlisun, tempat duduk. Lagi soalan? Ya. Penyakit ain ini kalau tak jumpa tuan ni kita tak tahu. Okey? Biasanya dia akan pengsan, hilang ingatan. Cuma cara berubat dia tu ialah kalau kita dapat orang yang dia
Dia ain ni makna mata, ainun ni mata. Faham? Ain mata. Penyakit ain ini maksudnya dia memandang kepada seseorang, orang itu jadi lemah. Faham lagi? Ada orang Tuhan jadi mata dia tu, bila dia tengok pada seseorang, orang tu pengsan. Faham? Jadi cara merawatnya yang disebut dalam kitab-kitab hadis, hendaklah tuan mata tu mandikan dia, ambil air mandi tu basuh orang yang pengsan tadi. Faham tak? Bukan ambil mata dia, ambil dia lah. Mandikan dia, air mandi tu usap pada muka orang yang pengsan. Dia bangun. Okey? Lagi soalan. Ya. Qazaf ini makruh dan haram. Kita tak ada nak ikut siapa-siapa, saja-saja je kita qazaf. Yang ini kita nak potong rambut macam purung. Kita cukur. Faham tak? Separuh gini, cukur tak ke bawah. Jadi sini kita lock, kita tinggal, cukur separuh. Mau ikut orang kafir, dah kita fashion kita je. Makruh. Tapi kalau ikut orang kafir macam budak buat ni kan, toreh sini. Nah, itu semua tu orang Dayak Amazon. Faham? Itu siuk, tahu tak siuk? Tahu siuk? Dia Amerika dulu, zaman dulu cowboy dulu, dia ada orang Dayak, dia ada lebih daripada 10 puak. Yang popularnya ada 4 puak atau 5 puak. Red Indian, Mohican, siuk. Faham tak? Siuk ni jenis rambut dia nipis, dia togeh-togeh gini. Hal ini kan mawak togeh-togeh. Maksudnya bukan nipiskan dengan gunting, dicukur separuh, ditinggalkan separuh. Nabi kata, ihrakukullah utrukukullah. Kalau nak cukur semua. Kalau nak tinggal semua. Maksudnya jangan cukur separuh-separuh. Adapun kita nipis, dia tak apa nipis. Faham lagi? Maksud cukur, nampak kulit kepala. Faham? Dia ni kan dia ada mata pula, boleh buat betul-betul. Buat gunting dia ketang dulu pendek, nombor 1 tinggal pendek. Buat nombor pula. Boy. Itu kalau tiru orang kafir haram. Tapi kalau saja-saja buat tak ada tiru orang kafir, makruh. Okey? Lagi soalan. Buat masjid. Boleh menggunakan duit sumbangan orang bukan Islam untuk buat masjid, boleh. Itu fatwa ulama-ulama. Faham lagi? Tapi kalau orang Islam yang derma duit haram, tak boleh terima. Cuma kalau yang lebih elok itu daripada orang yang mukmin. Okey? Sebab tu kalau orang kafir belanja makan, halal boleh makan. Okey? Kita pergi. Yang buat roti canai ini kafir, ini Islam. Dua-dua bersih. Afdal makan yang Islam. Tapi makan yang kafir harus. 2 syarat. Pertama, ingredient bahan itu halal. Yang kedua, barang-barang yang digunakan untuk memasak bersih. Soalan yang kedua sebelum akhir. Kita bisa ada tempat nak solat jemaah tapi tak ada orang. So kita pun tak solat sendirian kan. Lepas tu mai orang. Betul. Tahu dah nak tanya apa. Mereka buat berjemaah mereka kan. So kita yang solat sendirian ni kan, nak buat macam mana? Tengah solat. Tengah solat nak join berjemaah tapi nak buat macam mana? Ni orang mana? Boleh. Mai buat apa sini? Belajar kat sini. Belajar kat mana? Boleh duduk tahun nak? Kangak tu luah. Bintung. Alhamdulillah. Tak apalah. Okey. Hang duduk solat seorang. Tengah solat seorang, 2 rakaat sembahyang Zuhur. Dah ada baru mai imam. Semua ramai-ramai, lambat mai. Depa pergi ambil bring. Okey? Lambat mai. Bila lambat mai hang tengah sembahyang, boleh berjalan. Okey? Tapi dalam mazhab Syafi'i, jangan berjalan 3 langkah berturut-turut. Dikira banyak. Bila banyak batal, jalan 2 langkah saja. Okey? Pergi ya. Jauh, dia jauh dah. Ada 2 kilo.
dalam masjid yang sama lah. Dekat tak apa. Okey. Dia gini. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Mesti sampai. Berapa meter jarak? 10 meter. 4 kali berhenti. Boleh. Dia jangan straight gitu. Faham? Itu balik awal. Okey? Boleh ya? Soalan terakhir. Apa dia? Baju bandel. Okey. Jumpa duit dalam baju bandel. Okey, sebelum baju tu sampai kat kita, kat mana baju tu? Baju itu. Okey, sekarang baju bandel banyak daripada selatan Thai. Okey? Duit itu duit Malaysia ke duit apa? Duit Terengganu, mana ada duit Terengganu? Okey. Kalau duit Thailand, maka daripada ejen. Awak ambil, awak boleh berhubung tak dengan dia? Okey? Ambil kali yang kedua, awak serah duit tu. Faham lagi? Dia sebagai orang Islam, dia kena arif muhawla, dia akan umumkan selama 1 tahun. Jika ada orang menuntut, diberi. Tak ada orang menuntut, lepas tahun boleh kita belanjakan. Duit tu, duit sini kita simpan. Jika ada datang menuntut tuannya, maka kita serahkan balik. Jika kecil jumlahnya, kita boleh belanja terus dan tandakan jumlah. Kebetulan datang jumpa tuan dia, maka kita kena pulangkan balik walaupun kita telah belanjakan. Okey? Dikira ada ulama kiaskan dengan barang temuan. Tapi biasanya kalau duit orang jumpa, duit luar, duit Thailand. Kerana bandel kita daripada Thailand sekarang. Okey, guni-guni tu diikat balik. Dia besi tu masuk balik, dia pilih dah orang balik. Jadi duit Thailand tak digunakan di Malaysia. Kemungkinan lah orang di Thailand masuk duit dalam tu. Faham lagi? Kalau duit Jepun, sebab dia dulu asalnya bandel Amerika. Okey, disedekahkan pada gereja banyak sangat, lalu dijual ke dunia ketiga sebagai bandel. Okey. Kemudian Jepun. Jadi kalau jumpa duit Jepun, kita nak cari duana. Nawak lagi, nak cari duana tuang dia, maka kita sedekahkan dah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak yang telah bertanya, yang telah memberi sumbangan untuk masjid. Insya-Allah pihak masjid hanya mampu ucapkan jutaan terima kasih. Allah akan sempurnakan sumbangan dan tuan-tuan dan puan itu di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.